Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada episod yang kedua membicarakan tentang sifat solat baginda sallallahu alaihi wasallam menurut mazhab Asy-Syafi'i. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episod yang lalu telah kita bincangkan tentang kemuliaan, tentang kelebihan ilmu. Dan dalam episod pada hari ini kita akan sambung sedikit tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kemuliaan, kelebihan orang yang berilmu. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala di dalam sunannya dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan, kelebihan orang yang berilmu itu dibandingkan dengan orang yang beribadah itu adalah diumpamakan seperti aku, yakni Nabi SAW, dengan kalian, yakni para sahabat yang paling rendah kedudukannya. Nabi SAW membandingkan antara orang yang berilmu dan orang yang banyak beribadah seumpama Nabi dengan para sahabat yang paling rendah kedudukannya. Itu merupakan perbezaan kedudukan yang sangat jauh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang sekaligus menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya' wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Kata Nabi SAW, fadlul alimi 'alal 'abid, kelebihan, kedudukan, kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang banyak beribadah adalah umpama bulan yang mengambang dibandingkan dengan bintang-bintang yang banyak. Wa innal ulama, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya para ulama itu adalah merupakan warathatul anbiya, adalah merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, para nabi mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham, sebaliknya mereka meninggalkan, mewariskan ilmu kepada umat-umat mereka. Faman akhadha bihi, kata Nabi SAW, sesiapa yang mengambil ilmu tersebut maka hendaklah dia mengambil dengan banyak sekali. Maka dalam hadis ini juga Nabi SAW menjelaskan, memberitahu kepada kita tentang kedudukan orang yang berilmu adalah sangat jauh daripada orang yang banyak beribadah, seumpama bulan mengambang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mana Nabi SAW bersabda, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Kata Nabi SAW, seorang faqih, seorang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang abid, yakni orang yang banyak beribadah. Syaitan dia lebih takut kepada orang yang berilmu nak dibandingkan kepada orang yang banyak beribadah. Kenapa? Kerana orang yang faqih, orang yang berilmu, nescaya dirinya akan terjaga dengan ilmu yang telah dipelajarinya. Sebaliknya orang yang hanya kuat beribadah tanpa didasari dengan ilmu, perkara itu akan menyebabkan dia tergelincir kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebabkan kejahilannya dia hanya kuat beribadah tanpa mempunyai asas ilmu yang kuat, maka akan menyebabkan amalan-amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Ibn Ruslan menyebutkan di dalam matan Zubatnya dengan kata beliau, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata beliau, dan setiap orang, setiap manusia yang beramal tanpa dengan ilmu, maka amalan tersebut adalah mardudah, amalan tersebut adalah tertolak, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, mestilah mematuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kecuaian kita daripada melaksanakan perkara tersebut akan menyebabkan amalan kita tertolak.
menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatiri apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, walaupun dalam kehidupan di dunia kita merasakan bahawa kita telah melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, kita meyakini kita melaksanakan tunggang terbalik kita semayang, tetapi ditakuti di hari di akhirat kelak apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan solat kita tidak ada di sisi Allah, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kecuaian kita daripada melaksanakan solat secara sempurna mengikut rukun dan syaratnya. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu adalah merupakan perkara yang sangat penting, perkara asas yang perlu kita pelajari sebelum kita melaksanakan ibadah. Oleh itu kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ataupun dalam riwayat yang lain, ala muslimatin. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang muslim, ataupun dalam riwayat yang lain, muslimat, orang Islam yang wanita, perempuan daripada kalangan umat Islam. Jadi pada hadis ini menunjukkan bahawa kalaulah tak ada muslimatin pun, hadis tersebut dah menunjukkan bila dalam hadis sebut muslim itu termasuk lelaki dan wanita. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini bahawa menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap muslim. Hadis ini dibincangkan oleh para ulama. Apakah ilmu yang wajib dipelajari? Adakah semua ilmu itu wajib dipelajari? Ataupun ada sebilangan ilmu yang wajib dipelajari? Jadi kata ulama, antara ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu asas dalam agama. Yang pertama, ilmu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Dan jika dia tidak mempelajarinya akan menyebabkan dia berdosa atas perkara tersebut, kerana dia tidak mempelajari apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wajib untuk dia mempelajari, mengenal tentang sifat-sifat harus bagi Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Begitu juga dengan sifat-sifat wajib bagi para nabi, sifat harus bagi para nabi, dan sifat mustahil bagi para nabi. Maka ini adalah ilmu yang wajib dalam bab akidah, asas dalam ilmu akidah. Kita tak cerita dalam bab-bab akidah yang mendalam, yang begitu detail. Maka itu bukanlah kewajipan kepada setiap muslim. Itu hanyalah fardu kifayah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya asas akidah itu perlu ada. Asas akidah itu perlu difahami. Dan jika tidak difahami, jika tidak dipelajari, akan menyebabkan seseorang itu berdosa. Begitu juga di dalam bab fiqh. Hadis ini yang Nabi sebut sebagai wajib untuk menuntut ilmu adalah perkara asas dalam fiqh. Perkara yang berkaitan dengan amalan ibadah kita, daripada taharah, daripada kita bersuci, sehinggalah salat, puasa, haji dan zakat dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan perkara asas yang wajib untuk dipelajari oleh setiap umat Islam. Begitu juga dalam ilmu yang terakhir, iaitu ilmu tasawuf, ataupun disebut dalam hadis sebagai ilmu ihsan. Maka ini adalah ilmu yang wajib dipelajari. Tetapi apakah ilmu tasawuf yang wajib dipelajari? Kata ulama, ilmu asas dalam tasawuf, seperti ilmu tentang akhlak, ilmu untuk menyucikan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah dan menghiasi diri dengan segala sifat-sifat mahmudah. Maka inilah perkara-perkara asas yang wajib dipelajari dalam bidang tasawuf ataupun dalam bidang ihsan. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga asas ilmu perlu dikuasai oleh seseorang, dan jika tidak dikuasai akan menyebabkan seseorang itu berdosa. Kerana dalam hadis ini Nabi sebut dengan jelas faridah, fardu. Bila kita kata fardu, maksud dia apa? Kalau fardu seseorang tidak melaksanakan maka akan berdosa. Jadi wajib untuk setiap manusia, setiap umat Islam untuk mempelajari ilmu agama. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantaran itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap daripada kelompok manusia untuk mendalami ilmu agama agar boleh mengajarkan kepada kaum mereka apabila mereka kembali, seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 122. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, falaula nafarum, kalaulah sebilangan, sekelompok daripada setiap firqah, kelompok manusia, sebilangan manusia daripada sekelompok manusia, ta'ifatun, sejumlah daripada mereka, yatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u, dan mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila dia telah kembali nanti, la'allahum yahdharun, semoga mereka mendapat peringatan
ataupun yahdharun di sini adalah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebilangan manusia daripada setiap kelompok untuk keluar menuntut ilmu, dan apabila dia balik daripada menuntut ilmu, dia boleh mengajarkan kepada kaum dia supaya kaum dia boleh berjaga-jaga daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga untuk kaumnya menjaga melaksanakan ibadah Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wallahu alam tuan-tuan, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.